Jangan tanya nak pakar ustaz dah lah. Kau tanya tu lagu tu, aku nak pakar ustaz. Hadis palsu? Beza berapa je nak? Ada beza pendapat tak? Ada. Hadis yang palsu, hadis maudhu'. Di hadis ni sebenarnya dia bukan semua disepakati sahih, dan tidak juga semua disepakati palsu. Nampak? Cuma yang menjadi khilaf dan nampak palsu ni, dia bukan khilaf antara sahih dengan palsu, tau. Sebab sahih dengan palsu dia jauh. Dia sahih kan, kemudian hasan, baru dhaif. Dhaif tu palsu jauh sekali. Dia boleh jadi palsu ni dia khilaf antara palsu dengan bukan palsu, tapi dekat-dekat nak palsu. Boleh jadi itu. Dia takkan berlaku palsu ni dia khilaf dengan sahih, sebab sahih ni dia jauh. Palsu dia sebagai ulama kata hadis ni palsu. Sebab ulama dia kata hadis ni palsu, tapi dia kata hadis ni umpama dia kata matruk. Periwayat ni dituduh. Sebab bila sebut palsu, dia ni istilah hadis. Palsu ni ialah hadis yang diriwayatkan ataupun ada salah seorang periwayat itu dia ni memang pendusta. Memang pendusta. Hak tinggi sikit daripada dia kan, dia panggil hadis matruk. Matruk ni lah hadis yang diriwayatkan salah seorang daripada mereka adalah dituduh sebagai pendusta. Tak sama. Palsu ni memang betul-betul periwayat dia ni pendusta. Hak tadi periwayat ni dituduh sebagai pendusta, tu matruk. Jadi ada semua ulama mungkin dia kata hadis ni maudhu', palsu. Ada semua mungkin dia kata hadis ni matruk, dia tidak palsu tapi dekat-dekat nak palsu. Ataupun mungkinlah ada semua ulama kata hadis ni dhaif. Dhaif dia lemah aja, periwayat dia ni mungkin tak siqah dan duduk tu. Tapi ada ulama yang kata hadis ni bukan sekadar periwayat dia tak siqah, tapi periwayat ni ada yang pendusta. Dia konteks. Dia tak berlaku khilaf antara sahih dengan maudhu' sebagainya. Tapi nak cerita, sebahagian daripada hadis disepakati palsu, sebagainya ada yang tidak disepakati. Tak sepakat macam mana? Ada ulama kata palsu, ada ulama kata ringan sikit daripada palsu. Saya kata. Tapi bila ada ulama kata palsu, contoh 10 orang, 9 orang kata hadis ni ringan sikit daripada palsu, seorang kata palsu, sebab kita elakkan. Sebab kalau kita nak cari satu-satu hadis yang sepakat semua kata palsu, payah juga. Tapi sebenarnya walaupun hadis itu tidak palsu, tapi sudah hampir kepada palsu, wajib kalau kita tinggalkan hadis itu. Dia ada balik palsu, dia ada 4. Satu matruk, satu mungkar, satu syadz, satu maudhu'. 4 ni sebenarnya maudhu' bawah sekali, dia atas sekali syadz, kemudian mungkar, kemudian matruk, kemudian baru maudhu'. Sebenarnya duduk atas tu syadz tu kita kena tinggal, tak payah sampai maudhu'. Kita tak perlu semua ulama hadis kata maudhu' baru kita nak tinggal. Mungkin seorang kata maudhu', tapi 9 orang lagi dia kata syadz, mesti. Jadi sebenarnya kita kena tinggal tu. Atasnya kita tahu. Oh, hadis ni bukan palsu, ni dhaif saja. Sebenarnya dhaif tu palsu. Sebahagian palsu tu satu sebab hadis dhaif ni dia banyak kategori. Hak paling dahsyatnya palsu tu. Hak dekat-dekat dengan palsu patut kita kena tinggal tu. Dia syadz, matruk, mungkar, kemudian matruk, kemudian adalah makna dia tu. Kalau sekarang kita panjang pula lah. Syadz ni ialah riwayat orang yang dhaif bersalahan dengan riwayat yang sahih. Wajib kita tinggal. 9 orang yang dipercayai meriwayatkan hadis itu, tiba-tiba datang seorang, dia meriwayatkan berbeza dengan orang itu. Sedangkan dia ni kurang sikit kedudukan dia dengan mereka. Maka syadz lah. Tak digalakkan tak amalkan syadz ni. Walaupun adalah semua ulama kata masih boleh diamalkan, tapi sebenarnya kita kalau boleh tak payahlah syadz. Dia menyalahi nas yang sahih, mesti syadz. Contohnya macam syadz, contoh baca doa jawab azan, Allahumma rabb hadhihi asy-syahadatil qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'ath maqama mahmudan alladhi wa'ata wa tambah innaka la tukhliful mi'ad. Tu syadz. Tambahan ini dalam sahih dia tak ada. Contoh 10 orang meriwayatkan hadis ini, tak ada seorang pun ada tambahan. Tiba-tiba ada seorang ditambah
ada tambahan. Dalam keadaan dia tidaklah sehebat periwayat itu, maka ulama hadis kata syadz. Syadz ni sebenarnya dia kategori teramat dhaif dan tak layak untuk kita amalkan. Oh, apa salah ustaz yang mengajar tu bawah? Apa salah ustaz tukar hadis, tukar ayat Quran, innaka la tukhliful mi'ad. Ayat Quran tu. Oh, isu dia bukan isu ayat Quran. Kalau ayat Quran tambahlah baca Fatihah. Lepas Allah merarakan sebelum innaka la tukhliful mi'ad tu tambah Fatihah. Tak cukup Fatihah tambah Al-Baqarah lepas tu. Dia isu dia bukan ayat Quran, tak ayat Quran. Isu dia mustalah. Isu dia. Dia sudut makna dia tak salah, tapi dia sudut periwayatan, doa betul-betul, doa Nabi. Sebenarnya dia bukan, sebab dia dalam kategori syadz. Oh, ada lah kita, Ustaz dalam Ihya Ulumuddin tu. Oh, banyak tanya nak amal-amal lah. Kita sebut dia sudut ilmu. Macam tu. Turun sikit dia panggil muka. Muka lebih teruk lagi lah. Dia menyalahi orang hadis sahih dalam keadaan dia ni dhaif. Tak ada nilai dia sudut periwayatan. Oh, lagi lah. Tadi okey lah juga, dia ni baru lah juga, semua dia tak sekuat dia depo. Ni dia lemah, dia ni dah lah lemah. Menyalahi pula orang yang kuat. Tak boleh. Matruk dia dituduh sebagai pendusta. Itu matruk. Bukan 100% dusta, tapi 90% dusta. Cek-cek dia ni kan. Oh, dia ni ramai orang kata dia ni pendusta. Jadi dia ni termasuk kategori dituduh sebagai pendusta. Dia panggil al-muttaham bil kasb. Dia dituduh sebagai pendusta. Contoh macam tuan lepas doa. Tuan kata taqabbalallahu minkum, tuan jawab minna minkum taqabbal ya karim. Imam Masyuti kata dia dalam kategori matruk. Ada periwayat dia nama Nahash. Dia ni adalah orang yang dituduh sebagai pendusta. Sebab tu saya nak baca, tuan tengok ada saya baca. Ada. Contohnya dia ada surau di Darul Sadamat. Dia kata mesti tak tegur Ustaz. Mesti tegur, mesti benda lain banyak pun dia tak tegur. Dia nak tegur benda kecilnya ni. Kan? Dari sudut ilmu dia macam tu. Dia panggil periwayat dia ni ada seorang Imam Masyuti kata dalam Al-Lali dan Masnu'ah ini dituduh sebagai pendusta. Maudhu' memang dusta. Memang dia ni dusta. Disepakati dia ni dusta. Mana kata dia periwayat ni memang dikenali dia ni memang pendusta. Sebab ulama hadis tu dia ada nama-nama pendusta dalam buku Jarh dan Ta'dil. Kalau ada salah seorang periwayat di kalangan nama-nama ini, maka hadis itu mestilah palsu. Cuma kadang-kadang setengah ulama dia berbeza. Ada yang kata hadis ni tak sampai maudhu', dia dekat-dekat dengan maudhu'. Tapi bila dah ada kata maudhu' tu dia dah kena tinggal lah sebenarnya. Sebab dia tak terus daripada, dia tak berlaku khilaf maudhu' dengan sahih. Oh, sebagai ulama kata sahih. Sebab ulama kata maudhu' dah, dia takkan berlaku gitu. Pasal sahih dengan maudhu' dia jauh. Sahih ni atas, maudhu' ni yang paling bawah sekali. Dhaif yang paling bawah. Dia tak berlaku. Berlaku ni antara maudhu' dengan dhaif ataupun maudhu' dengan matruk, maudhu' dengan syadz. Dia akan berlaku gitu. Dia punya konteks. Boleh faham? Dan kalau kita nak kaji, kalau macam kita kata nak cari sepakat maudhu' memang susah juga nak jumpa lah. Sebab ada hadis memang maudhu' ni tidak semua disepakati. Tak sepakat maudhu' lah, tapi sepakat kata dhaif. Mesti kata dhaif. Dia dalam konteks dhaif. Sebab dhaif ni banyak kategori. Kita nak tahu ada belajar ilmu hadis ni? Tak ada. Tak ada belajar ilmu hadis. Kena ada masa ambil panggil ustaz boleh mengajar ilmu hadis. Penting juga tu. Walaupun kita tak boleh pergi secara terperinci, pokok kita tahu 30 jenis hadis yang terawal kita mesti tahu. 20. Ambil daripada sahih li ghairihi, sahih li zatihi, sahih li ghairihi, hasan li zatihi, hasan li ghairihi, dhaif, khafif, dhaif syadid. Dhaif syadid pula dia ada muqatta', ada mursal, ada mu'allaq, dia ada apa nama. Itulah, ada matruk, ada macam-macam kan. Kurang yang 20 kategori terawal tu kita kena tahu lah. Yang dibelajar universiti dekat umum itulah. Kan? Dan kategori dhaif dia lebih banyak daripada kategori sahih. Pasal ada dalam market ni banyak dhaif. Jadi kita kena tahu lah. Kalau dhaif setengah mana dia dhaif. Ada dhaif yang boleh diamalkan, dia pun dhaif makbul. Ada dhaif yang tak boleh diamalkan, dia pun dhaif mardu. Dan yang mengajar tu kena ahli dia lah. Nampak? Ini penting juga. Bukan semua hadis dhaif kita boleh amal. Adalah sebahagian. Tengok dia punya kategori tu tak. Contoh itu. Ada hadis yang
dipanggil hadis tak ada sanad, ada juga. Kita kena tahu apa pendirian kita bila hadis itu tak ada sanad. Nampak contoh yang macam tu. Dan sebenarnya ustaz ni bila dia baca satu-satu hadis tu sebenarnya dia tak ada sanad. Dia menunjukkan kita punya kefakihan. Macam tu. Ilmu kita selalu ada, dia melalui hadis yang kita baca. Boleh? Faham kan? Pasal ada hadis yang mogok nak tanya, mana-mana hadis? Hadis mana? Jangan? Hadis mana tu? Dari sudut makna dia lah. Kau macam mana? Keliru dari sudut mana tu? Nak beramal. Macam tadi saya beritahu lah tu. Hadis dhaif, dia ada kategori dia. Dhaif yang sedikit boleh diamalkan. Dhaif yang banyak tak boleh diamalkan. Terutama dhaif tu bawah sekali. Orang kata tu parak bawah sekali. Nampak tadi lah. Apa makna dhaif yang sedikit? Dhaif yang sedikit ni ialah dhaifnya sekadar terputus sanad sikit. Sanad dia terputus, dia tak apa. Itu kata dhaif tu boleh diamalkan. Dhaif yang banyak ni ialah dhaif yang melibatkan sifat perawi. Dia ni fasik, dia ni pendusta, dia ni apa nama, macam-macam sifat yang buruk. Itu dhaif yang syadid, dhaif yang teramat dhaif. Dan yang mengepalai dhaif syadid ni, dhaif yang teramat dhaif, empat hadis dia sebut tadi lah. Isyad, hadis matruk, hadis munkar, dan juga hadis ataupun sebut hadis wahid, hadis maudhu', hadis palsu. Hadis palsu ni haram lah, haram lah. Bukan sekadar haram mengamalkan, haram juga untuk dibaca sebenarnya. Sebab tu kita nak mengajar, sebab saya nak mengajar, dia kena buat homework tuan-tuan. Dia kena cek hadis dia nak baca tu macam mana. Dia tak ada konteks hadis ni, ulama kata dusta, tapi maknanya benar, dia tak ada konteks. Dan banyaklah kita juga tersalah langkah dalam menyampaikan ilmu khusus dalam hadis. Ada kalanya kita baca hadis tu dah disepakati dah maudhu'. Tapi kita baca juga, memasyhurkan juga hadis tu akan rasa makna dia betul. Ada berlaku. Saya bila waktu saya beri, saya pergi juga baca-baca dengan orang ajar ni. Tapi kita salah. Sebab ilmu hadis kita sebenarnya ada kekurangan lagi. Kan? Tafaqquh sa'ah afdal min sab'ina ibadati sana. Min ibadati sab'ina sana. Berfikir satu saat lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Ada orang boleh baca hadis tu kan? Hadis itu disepakati maudhu', palsu. Ada dua periwayat yang memang palsu. Imam Ahmad utamanya memang palsu hadis. Dan dia masyhur di kalangan ulama hadis palsu. Tapi masih dibaca. Pasal hadis itu ada dalam buku kita. Ada dalam market kita hadis itu. Jadi kita ustaz bila kita baca buku. Jadi hadis-hadis ni kita kena buat balik, tengok balik ulama hadis. Kadang-kadang ulama kita pun bab ni dia ada yang terlepas kan. Jadi kita baca hadis kita boleh tahu hadis ni dia palsu. Ulama sekarang bagi kita tahu palsu. Mak bagi tahu ulama juga ustaz bagi tahu. Jadi kita kena beritahu. Sebab hadis tu dia tak dibuang daripada buku itu. Adalah walaupun tak banyak, adalah satu dua. Macam saya pergi di masjid di mana di apa nama? Kubu Raja. Ustaz tu mengajar hikam Ibnu Atha, syarahan apa dia tak pasti. Dalam syarahan hikam tu adalah hadis tu. Macam tu dia kata hadis ni ada ustaz kata maudhu'. Tak apalah maudhu'. Oh, sebab mana dia betul. Dia salah, konsep dia salah. Jadi sebarang hadis yang ada yang kita homework dia ni maudhu' di sisi ulama besar. Kita kena beritahu dia maudhu'. Dan kalau kita hurai dari sudut umumnya saja, tapi jangan menghalalkan hadis itu salah. Berdosa-dosa kita nak mengadap Nabi esok tu nak kata hadis itu salah. Kan makna dia betul, tak apa hurai dia betul makna, tapi jangan menghalalkan hadis itu. Ini kita masya-Allah menghalalkan hadis itu. Sebab yang mengatakan maudhu' tu bukan kita, ulama besar juga. Sebab tu kita ustaz ni ilmu hadis ni penting. Kata Imam Nawawi, ustaz ni bila nak mengajar ilmu yang paling penting ilmu hadis. Sebab hadis ni dah yang menghuraikan agama keseluruhan, termasuk kitab Allah. Kitab Allah pun penting. Nampak? Contoh dia boleh. Tak boleh bang? Dan juga kita ada tahu satu-satu amalan